Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mal bihi jasadi wa hawlik quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sambung kitab Munyatul Musalli yang mana kita membahaskan tentang solat Jumaat. Ni kita berhenti ni. Oh, kat sini. Muka surat 23, Jawi atas kali kedua daripada atas. Rumi kalau kitab saya 73. Kalau kitab biru 23. Jawi dua daripada atas, Rumi 73. Yang warna biru 73 juga. Sama 73. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka hasilnya daripada masalah Jumaat yang berbilang pada satu negeri atau satu dusun. Ini semua istilah-istilah ni, bukan satu negeri-negeri sekarang bukan ya. Satu dusun bukan dusun buah-buahan durian musangking, bukan juga bukan. Satu negeri atau satu dusun, dengan maksud kalau kita bahasa sekarang satu qaryah. Qaryah pula dia bergantung kepada kerajaan. Qaryah kerajaan yang tentukan. Bahawasanya ianya satu qaryah ke dua qaryah ke, semua kerajaan yang tentukan. Jadi kalau kadang-kadang kerajaan boleh, dia ada kuasa untuk dia tentukan qaryah tu besar ni. Kemudian tak berapa lama, beberapa tahun selepas pada tu dia kata okey, qaryah ni kerat dua. Boleh? Jadi kerat dua, jadi qaryah lain dan qaryah lain. Bila qaryah lain boleh ada dua sembahyang Jumaat. Boleh. Okey. Okey, tapi kita sekarang ni membahaskan tentang sembahyang Jumaat pada ada dua pada satu tempat. Kalau bahasa sekarang satu qaryah, dua sembahyang Jumaat. Tak boleh dengan maksud tak sah. Yang mana tak sah? Yang kedua takbir, bukan yang mula-mula takbir. Yang mula-mula takbir tak apa, sah. Yang kedua tu, kalau ada dua, satu qaryah ada dua, dua sembahyang Jumaat. Satu qaryah ada dua sembahyang Jumaat, maka yang takbir
Imam bukan makmum. Imam yang takbir yang pertama selamat sah. Imam yang takbir kedua yang lambat sikit takbir, takkanlah serentak kot kan. Yang kedua tak sah. Itu secara umum. Tapi sebelum kita teruskan lagi, mari kita tengok sikit yang lepas. Yang lepas, apa dia bahas yang lepas? Yang pertama, syarat sah sembahyang Jumaat mesti 40 orang kamil, sempurna 40 orang. Apa maksud kamil? Maksudnya ada akil, baligh, merdeka, mustautin. Akil ada akal, tak ada masalah, kita tak ada masalah. Baligh pun kita tak ada masalah, maksudnya di negara kita tak ada masalah, memang baligh. Merdeka pun tak ada masalah, masalahnya dekat mustautin. Penentuan mustautin kita dah bincang sebelum ni. Jadi mesti 40 orang tu, mesti 40 orang kamil. Dengan maksud 40 orang akil, berakal, 40 orang baligh, 40 orang merdeka, 40 orang mustautin. Dan kita bahas mustautin itu agak panjang kan yang sebelum ni. Kemudian 40 orang tu pula lagi disyaratkan pula 40 yang sah sembahyang dirinya. Yang kata 40 kira tu dirinya sendiri mesti sah sembahyang. 40 nak kira, dan 40 itu termasuk imam. Kalau 39 makmum, satu imam yang mustautin, maka cukup. Walaupun 39 makmum, dia bukan kira makmum, dia kira yang sembahyang tu mustautin ya. Kalau beribu sembahyang, 3,000 orang sembahyang Jumaat, 39 mustautin termasuk imam. 39 tak 40, tak sah semua. Walaupun 3,000 orang sembahyang. Wih, ramai tu. Iyalah, yang mustautin 39 je. Tak sah. Ini saya nak ulang balik. Dan 40 orang tu mesti sah. Dia kata sini jangan taksir, jangan cuai dalam sembahyang dia. Maksudnya Fatihah dia tak betul, yang tak betul kesalahan tu sampai tak sah sembahyang, maka tak boleh kira 40. Walaupun dia mustautin, tak cukup syarat. Okey. Ataupun orang ummi, dia memang ada masalah dari segi sebutan, dan dia pun taksir juga, cuai dalam, tak bersungguh-sungguh dalam membetulkan Fatihah dia, sebab Fatihah yang wajib, maka tidak boleh juga, tak boleh dikira. Maka tiada dapat mereka dibilangkan 40 dengan ittifaq sepakat Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Tapi kalau dia masalah lidah dia dah cuba sedaya upaya, tak boleh juga. Dia kata tu, jika tiada taksir, bukan cuai, maka sah sembahyang dirinya, kata Syekh Ramli. Kata Ibn Hajar, tak sah juga. Maknanya penting bab ni. Ini pun kita dah bahas lepas. Maka manakala kalau cukup segala syarat-syarat tadi, dia panggil 40 orang kamil, cukup syarat, maka sahlah Jumaat. Secara automatik orang yang musafir yang sembahyang Jumaat sah juga, orang yang mukim sembahyang Jumaat kat situ sah juga. Yang 3,000 tadi semua sah, sebab 40 orang ni sah. 40 orang ni tak sah, mana-mana seorang. 40 orang mustautin, mana-mana 40 orang yang mustautin tak sah, maka 3,000 tadi semua jadi tak sah juga. Okey? Ya, ini ulang balik ni. Kemudian pula, jangan dia kata maka manakala diperoleh segala syarat Jumaat, maka sahlah Jumaatnya. Maka manakala sah Jumaatnya, kalau dah sah, dah cukup syarat tadi, jangan lagi ia iringkan dengan Zuhur. Tak boleh sembahyang Zuhur dah lepas pada tu. Dan tiada dituntut lagi sembahyang Zuhur kerana Jumaat itu ganti Zuhur, tak perlu dah. Maka tiada dituntut di dalam satu waktu dua fardu. Tak ada satu waktu dua fardu, tak ada. Okey? Maka haram perbuatannya dan tidak dapat pahala, tetapi berdosa. Berdosa lagi. 3 dah lah, tak sah, haram, berdosa. Sesiapa yang lepas sembahyang Jumaat sembahyang Zuhur, tak boleh. Walaupun benda tu benda baik kan, tak boleh juga. Okey? Kecuali hanya dikerjakan di Mesir. Mesir ada buat, dia kata, dia cerita kat sini, di Mesir ada buat, yang mana dia sembahyang Jumaat, lepas tu sembahyang Zuhur. Dengan sebab sangat banyak berbilang-bilang padanya tempat. Dan adalah pada negeri ini beberapa mazhab ahlinya. Ada masalah sikit, dia bagi contoh kat Mesir. Kita boleh bagi contoh kat Malaysia pun boleh. Maksudnya dia nak bagi contoh je di Mesir ni. Iaitu lepas sembahyang Jumaat dia sembahyang Zuhur. Tadi kata haram, kenapa boleh pula? Sebab
dekat Mesir banyak mazhab, tu satu. Yang kedua, dalam satu qaryah banyak masjid. Banyak masjid yang buat sembahyang Jumaat. Kalau ikut mazhab Syafi'i, yang takbir, imam yang takbir yang pertama, yang paling cepat sekali khutbah dan takbir yang pertama, itu yang sah, yang lain semua tak sah. Pada mazhab Syafi'i. Dan pada mazhab lain mungkin sah. Jadi kalaulah dia sembahyang di tempat masjid yang bukan imam takbir dulu, imam takbir yang kedua, ketiga, keempat, dia mazhab Syafi'i. Imam tu tak kisah dia kata takbir 2-3 kali, takbir yang kedua, ketiga, keempat ke dalam satu qaryah tu, tak kisah, sebab mazhab kami okey aja. Tapi yang makmum dia ada yang mazhab Syafi'i, tak sah bagi tu, dia kena takbir yang pertama, orang yang pertama ataupun imam yang pertama takbir dalam banyak-banyak masjid yang dalam satu qaryah tadi. Maka dengan sebab tu disunatkan untuk mazhab Syafi'i tadi solat zuhur, sebab bagi dia tak sah, bagi mazhab dia tak sah, walaupun bagi mazhab yang lain sah. Jadi dia panggil berjaga-jaga ihtiyat ataupun keluar daripada khilaf. Okey. Dan jadi kita baru kita baca, kita nak ambil dia punya gambaran dulu. Dan di Mesir dia kata, kita tak tahu ya ke dia kata di Mesir waktu itu kadang-kadang satu qaryah ada 2-3 masjid, yang mana ada 2-3 masjid tak penuh pun. Sedangkan pada mazhab Syafi'i kena penuh dulu, dia akan cerita sekejap lagi ni, penuh dulu satu masjid baru boleh buat masjid yang kedua dalam satu qaryah, dengan syarat penuh. Bahasa dalam kitab itu sesak, dia panggil penuh. Di Mesir waktu tu dia kata tak penuh pun dah buat yang kedua, sebab mazhab lain okey je. Mazhab lain tak penuh pun boleh buat satu qaryah 2 Jumaat, 3 Jumaat, 4 Jumaat. Sedangkan mazhab Syafi'i kalau nak boleh pun kena penuh dulu yang pertama, baru boleh buat yang kedua. Okey. Tiba-tiba dia buat juga di Mesir. Walaupun di Mesir buat gitu, tapi ada orang bermazhab Syafi'i yang sembahyang kat situ. Samalah juga yang imamnya di masjid yang takbir yang kedua, ketiga, keempat, pada mazhab Syafi'i tak sah, walaupun pada mazhab mereka sah. Sebab pada mazhab Syafi'i kena penuh dulu yang satu tu baru boleh buat yang kedua. Jadi kerana tu dia kata sunat untuk sembahyang zuhur selepas pada tu. Okey. Mazhab Hanafi dia kata, maka pada mazhab Imam Hanafi sah berbilang Jumaat, boleh pada satu negeri atau satu dusun atau satu qaryah, jikalau tiada sesak sekalipun. Tak sesak pun boleh buat juga. Jadi kan masalah terkepit kan mazhab Syafi'i kat situ. Sebab tu walaupun haram sembahyang zuhur lepas sembahyang Jumaat, disunatkan juga sebab tadi. Okey, kerana memeliharakan qaul yang mengatakan tidak sah berbilang Jumaat pada satu negeri sekali-kali, sama ada sesak atau satu masjid atau tiada. Kat situ kita berhenti. Masuk kita yang malam ni. Maka hasilnya. Jadi kesimpulannya, hasilnya pada masalah Jumaat yang berbilang pada satu negeri atau satu dusun, dalam satu qaryah tu ada beberapa Jumaat. Dengan maksud mungkin ada 2 masjid, 3 masjid yang buat Jumaat, ataupun satu masjid buat Jumaat, satu lagi surau Jumaat ke, tak kisahlah, janji ada 2 tempat yang buat Jumaat. Hasilnya, kesimpulannya dia kata tiada sunyi daripada 2 perkara, mesti jadi 2 benda ni. Bila satu qaryah ada 2 tempat Jumaat, mesti salah satu daripada 2 ni, dia kata. Ada kalanya kadang-kadang kerana hajat sesak, kerana dah penuh dah kat situ, buatlah satu lagi yang agak mungkin setengah kilometer ke 1 kilometer ke, dekat je tu kan. Buat satu lagi sebab sesak. Satu. Maka diharuskan berbilang kadar hajatnya atas qaul yang muktamad. Mazhab Syafi'i pendapat muktamad, boleh buat kat masjid satu lagi ke, surau Jumaat satu lagi ke, tak kisahlah, janji boleh buat satu lagi sebab penuh satu keadaan. Maka sahlah segala Jumaatnya, sama ada dahulu atau kemudian atau bersamaan. Maka sahlah Jumaat orang yang sembahyang Jumaat di satu qaryah 2 tempat, imam dan makmum sah, sama ada imam mana yang takbir dulu pun tak kisah. Hukum asal imam yang takbir dulu aja yang sah. Imam yang takbir kedua lambat sikit tak sah. Imam dengan makmum sekali tak sah lah. Sebab tak ada sebab. Tak ada sebab. Yang ni ada sebab. Dia panggil masyaqqah, terkepit, tersesak. Maka buat satu lagi. Bila buat satu lagi,
Satu tempat lagi, siapa takbir dulu pun semua sah. Katalah yang ni takbir dulu, yang ni takbir yang kemudian, lambat 5 minit, dia baca khutbah panjang sikit, sah juga. Kata tadi tak sah yang kedua, itu kalau tidak sesak. Ini sesak. Maksudnya kaul muktamad tak ada masalah. Maka sahlah segala Jumaatnya, sama ada dahulu atau yang kemudian atau bersamaan. Sama ada yang takbir dulu sah, itu pastilah. Yang takbir, bila saya sebut yang takbir itu imam lah kan. Yang takbir dulu sah, yang takbir kedua sah, ataupun serentak. 1, 2, 3, Allahu Akbar. Sembahyang Jumaat sama-sama dua masjid serentak, sah semua. Okey. Tetapi sunat diiringi dengan zuhur. Sunat juga diiringi dengan zuhur. Yang jatuh kemudian atau bersamaan. Dua je yang sunat zuhur. Kerana hendak memelihara kaul yang tiada mengharuskan berbilang sekali-kali. Sekali-kali itu secara mutlak. Jadi walaupun sah dua-dua pendapat muktamad, tapi ada sunat. Sunat dia, sesiapa yang takbir kedua, maksudnya tempat masjid imam yang takbir lambat sikit, kan ada dua tempat kan, yang takbir lambat sikit, mereka ni sunat solat zuhur. Semua imam, makmum semua sunat solat zuhur lepas solat Jumaat. Tak wajib. Sebab dah tahu dah. Yang sedar dah tahu sebab dia boleh buat 2 Jumaat sebab sesak yang sini. Cuma sunat buat zuhur. Kita ada tak fikir gitu? Sunat buat zuhur. Kalau kat sini tak ada. Lega kan? Ada tempat yang ada dekat. Jadi bila gitu memang kajian bagi, tapi ada kesunatan untuk solat zuhur lepas pada tu. Sebab apa? Kerana hendak memelihara kaul, memelihara pendapat, ataupun bahasa sekarang meraihkan pendapat, respect dekat pendapat yang tidak mengharuskan berbilang sekali-kali. Ada pendapat mengatakan sesak ke tak sesak ke mesti buat satu juga. Ada mazhab lain, pendapat lain, ada. Tak kira, mesti buat penuh lah, besarkanlah, dah ramai, takkan tak ada duit lagi. Besarkanlah. Tak cukup lagi, besarkan lagi. Tak cukup lagi, besarkan lagi. Tak cukup lagi. Kerajaan ambil alih tanah orang dia boleh ambil alih nak buat jalan, takkan nak buat masjid tak boleh ambil alih kalau sebelah tu tanah. Tu kerajaan masuk campur. Kan kalau nak buat highway kan dia boleh ambil kan. Dia ada kuasa untuk ambil tanah. Walaupun kita punya dia bayar pampasan, tiba-tiba masjid toh ramai. Pada pendapat ni kata tetap juga kena buat di situ. Tak boleh buat lain, tak boleh. Ada pendapat, bukan muktamad lah, ada pendapat gitu. Kenapa? Boleh aja nak buat sambung. Tak cukup duit, kerajaan kena masuk campur. Tak boleh tanah orang, kerajaan kena masuk campur. Bila kerajaan masuk campur, dia beli. Siapa duduk keliling masjid semua kaya raya, jutawan. Gitu kan orang buat highway kan? Tanah dia kena ambil sebab nak buat highway. Kan semua jadi jutawan. Segera. Dulu pakai kancil, tukar kereta besar terus. Biasa. Ada yang jadi macam apa dia panggil tah? Dia macam tak betul. Ada. Saya ada jumpa 2-3 orang. Dia Felda di tempat lama. Dapat buat pembangunan, akhir sekali dapat 500,000, lepas tu dapat rumah yang nak dibuat rumah tu 5 biji. Dah lah dapat 500,000, dapat 5 biji lagi rumah yang nak dibina. Dengan syarat bagilah dia punya kawasan yang nak tukar daripada pertanian kepada perumahan tadi tu. Dapat beli. Orang kata jangan beli cash, beli bayar ansuran. Nanti bayarlah. Yang ni buat pelaburan. Dah mula dah datang. Ada orang penasihat 25% datang. Kalau beli cash dia mampu. Tapi dia tak beli, mungkin harga 400,000 ke kereta. Dulu pakai kancil lah. Wira je. Nak buka pintu kena kau luar. Tak boleh kau dalam. Tak usah. Tiba-tiba tukar 400. Tak apa, saya tak kerti nak sebut kereta-kereta yang macam Bentley lah, apalah, macam-macam tu kan. Yang pelik-pelik sikit lah. Lexus lah. Yang jenis 400,000 gitu. Dia boleh beli cash. Dia beli, bayar bulan-bulan. Tiba-tiba masuk pelaburan tu, tak pelaburan tu gini, lepas satu-satu rumah dia jual. Yang dia dapat 5 biji tu. Satu-satu akhir sekali, kereta tu duduk dalam kebun. Nak kena tarik. buat angkat kelapa sawit je, kereta mahal-mahal. Akhir sekali kena tarik juga. Betul je tak betul jalan. Hati-hati pak. Jadi bila kerajaan boleh ambil alih, bayarlah. Bayar, dia ada kuasa. Sebab tu tetap juga tak boleh buat dua. Oleh kerana ada pendapat yang begitu ketat gini, tapi bukan muktamad, maka sebagai meraihkan tu dia kata gitu. Dia kata memelihara kaul. Memelihara ni respect dekat pendapat ulama.
Respect dekat ulama. Yang cakap tak boleh ni ulama juga. Jadi respect kat dia. Dengan maksud lepas sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Hukumnya sunat, tak wajib Sebab muktamad kata tak perlu. Dan yang jatuh dahulunya itu haram diiringkan dengan solat. Yang takbir pertama haram. Imam yang takbir pertama haram. Haram apa? Sembahyang Zuhur. Imam yang takbir pertama. Yang sunat imam, bila sebut imam sekali dengan makmum lah. Yang sunat untuk solat Zuhur adalah yang takbir kedua ataupun takbir bersamaan sama-sama. Ataupun bersamaan. Itu sahaja yang okey, yang sunat solat Zuhur ni, pertama dia takbir yang kedua, yakin takbir yang kedua dia lambat, dia tahu imam ni khatib ni baca panjang sikit, ataupun dia tahu majlis satu lagi baca cepat, dengan yakin. Okay? Sekarang lagi senang, boleh tengok aja kan. Maka dengan yakin mereka telah takbir dulu. Maka yang takbir kedua sunat solat Zuhur. Macam tu juga kalau yang tak pasti, dia tak pasti siapa yang takbir dulu. Dia tak pasti siapa yang takbir dulu. Yang ni ke yang ini? Sunat juga solat Zuhur. Ataupun serentak. Sunat juga solat Zuhur. Jadi ada 3 yang sunat solat Zuhur. Dia yakin tempat dia takbir lambat. Dia yakin. Ataupun dia tak yakin, tak tahu mana satu. Sunat juga Zuhur. Yang ketiga, dia serentak. Pelik lah tu. Serentak pun sunat solat Zuhur. Lepas pada tu. Tapi yang yakin takbir awal, ataupun mungkin dah buat perjanjian, mungkin kan, yang yakin takbir awal haram untuk solat Zuhur. Jadi kena hati-hati bab ni. Haram tak sah berdosa solat Zuhur, kerana sah Jumaatnya dengan tiada khilaf lagi. Sah Jumaat dia sebab dia takbir dulu, imam tu takbir dulu. Kenapa nak solat Zuhur? Okay? Maka tatkala itu tiada sah sembahyang Zuhurnya. Kalau dia sembahyang juga yang takbir pertama tadi, yang kemudian daripada Jumaat tiada sah sembahyang Zuhurnya, yang kemudian daripada Jumaat yang sah dengan ittifaq ulama padanya. Yang lambat tu sah. Yang takbir lambat, takbir serentak, tak tahu siapa dulu. Sah Zuhur dia. Tapi itu pun sunat. Yang yakin haram berdosa tak sah. Okay. Dan jika kita kata sebab diiringi Zuhur kemudian daripada Jumaat, ini jenis orang nak juga buat, ulama tolong jawab. Dan dia akan menjawab yang kita dok buat dekat tempat kita kat Malaysia. Dia akan menjawab, boleh tak buat 3 orang, 5 orang, boleh tak buat dan sebagainya yang kita dok buat ni. Sebenarnya Syekh Daud Fatani dah jawab lama dah. Boleh ke tak boleh, baca kitab. Nanti kata saya pula yang kata. Dan jika kita kata sebab diiringi Zuhur kemudian daripada Jumaat, kalau orang nak buat juga lepas solat Jumaat nak solat Zuhur, sedangkan dia bukan yang sunat tadi. Yang sunat tu tak apalah, dia bukan sunat untuk solat Zuhur, dia nak buat juga. Tapi alasannya apa? Kerana banyak yang tiada tahu rukun sembahyang. Ini kembali balik cerita asal. Dan banyak yang tiada kena Fatihahnya, tak betul Fatihah. Supaya ihtiyat, supaya bercermat, hati-hati. Kalau alasan dia, ini bukan masalah 2, tapi termasuk juga masalah satu tempat 2 Jumaat termasuk juga. Tapi dia nak khususkan bukan yang ni. Yang kata wajib kamil, sempurna, mastautin, Fatihah betul, sembahyangnya sah, semua cukup 40 orang, barulah cukup 40 orang baru sah Jumaat. Tiba-tiba dia tak tahu, dia tak dapat pastikan, ataupun dia kata kita berjaga-jaga je, lepas kita sembahyang Jumaat terus kita main Zuhur, sebab yang kira 40 entah betul ke tidak sembahyang. Baik kita jaga-jaga dulu, boleh tak gitu? Supaya ihtiyat, supaya jaga-jaga, boleh tak? Pada ibadah, maka adalah demikian itu tiada disuruh mengulangi Zuhur kemudian daripada solat Jumaat, tak boleh. Kita tak tahu berapa orang yang betul. Memanglah mastautin ada 100 orang, memang mastautin ada 100 orang, tapi yang betul-betul kamil, yang betul-betul tahu rukun, yang betul-betul bacaannya betul, kita tak tahu. Entah 30 orang kot, walaupun mastautin ada 100-200. Ya lain mungkin biasa beramai, beratus-ratus ribu mungkin. Jadi
Oleh sebab tu kan lebih baik kalau kita semayang je Zuhur. Jaga-jaga, manalah tahu. Boleh tak? Tak boleh. Dia kata tak boleh. Tiada disuruh mengulangi Zuhur kemudian daripada Jumaat. Sebab adalah, apa sebab tak boleh? Adalah yang demikian itu pada bilang-bilangan yang dimuktabar oleh syarak. Syarak dah kata mesti 40 mustautin, bukan, mesti 40 kamil. Bila sebut kamil semualah akhir balik tadi, merdeka, termasuk mustautin, betul bacaan semayang sah. Mesti dengan yakin, iaitu diperoleh orang yang kamalnya 40. Mesti kamal 40. Mesti sempurna tadi semua syarat-syarat 40. Dengan yakin, maka tiada sah Jumaat. Dia kata jadi tak sah Jumaat dengan syak pada bilang-bilangan Jumaat muktabarnya. Tiba-tiba dia kata walaupun kita ada 100 orang mustautin, tapi entah-entah 30 je yang sah. Bila dia tak yakin cukup kamil 40 orang, tak sah awal-awal dah sembahyang Jumaat. Tak sah awal-awal. Dia kena yakin minimum 40. Orang dulu buat benda ni. Orang sekarang adatnya takkan 300 orang 300 orang yang mustautin 100 orang, takkan tak ada 40 orang. Dia main adat-adat je. Orang dulu kira sungguh. Yang duduk kat depan tu memang tempat dia, cop tempat dia. Dia tak cop, tapi memang dia duduk situ. Pukul 10 dia datang duduk situ. Dia kenal seorang-seorang. Saya sempat duduk di kampung-kampung dulu tahun 80-an. Bila saya tengok, memang orang tu ni, orang khatib, dia tengok orang tu je. 40 orang. Memang depan ni semua dia conquer. Dua soft. Pakai baju pun sama, putih jubah semua. Janggut pun lebih kurang panjang sama je. Dan datang awal pun lebih kurang sama je. Lebih kurang pukul 10-11. Dia cop tempat tu. Bila khatib tengok 40 tu ada, baru dia berani. Kalau tidak, dia tak berani. Mana seorang lagi? Dia tak berani. Orang dulu. Saya ingat 80-an. Saya sempat. Sekarang tak ada. Sekarang adat. Takkanlah. Mestilah. Kan? Mana dia cek betul-betul? Okay. Orang dulu cek betul-betul. Sebab adalah demikian itu. Jadi maknanya, jadi kita tak boleh kata cukup apa? Kita tak boleh macam ni. Kita tak boleh ada satu perasaan atau satu keadaan yang entah-entah tak cukup kot. Ada macam tu, tak sah sembahyang Jumaat semua. Yang mustautin tak sah, yang imam tak sah, makmum tak sah, makmum mustautin tak sah, makmum mukim tak sah, makmum musafir pun tak sah. Tak sah. Awal-awal lagi tak sah. Maka dia kena yakin 40 tu. Maka tiada sah Jumaatnya dengan syak pada bilang-bilangan Jumaat muktabarnya. Bila sebut bilang-bilang Jumaat, bukan yang sembahyang Jumaat ni 40 ke berapa? Bukan yang 40 tu. Yang kamil tadi, yang mustautin cukup syarat tadi. Maka tiada harus ia kerjakan Jumaat. Sepatutnya kalau tak yakin awal-awal lagi tak payah sembahyang. Sebab haram lagi tiada sah Jumaatnya. Maka sembahyang Zuhur itu wajib kemudian daripadanya. Oleh sebab tu wajib sembahyang Zuhur awal-awal lagi. Jadi kalau dia ada alasan gini, tak tahulah tempat kita ni, yang mustautin ni, entah-entah banyak tak cukup syarat kot, macam ni lah, lepas sembahyang Jumaat. Sebab kita pun tak ramai, 300 orang je, kan? Kalau 1000 puas hati juga kalau orang datang 300 orang. Kalau mustautin ni ada kot 100, tapi 100 pula cukup syarat ke? Tak. Sebenarnya awal-awal lagi tak sah. Awal-awal lagi tak sah, dia beritahu tu. Tiada harus, tak boleh buat Jumaat kat situ. Tak boleh. Kerana kena yakin 40 orang tu kamil. Saya ingat lagi. Ada di utara ada seorang tok guru tu. Dia antara yang ketat dalam bab ni, dicek apa? Tok guru ayah cik Kok Diang sempadan yang terkedah dengan Perlis. Tu antara yang ketat. Ada di Pantai Timur pun ada, di Kelantan pun ada. Yang betul-betul dia jaga sampai ke sudah dia jaga. Dia tak ada main adat-adat. Mestilah, takkan kot. Tak ada. 1000 orang datang pun dia tak boleh sembahyang Jumaat dia tu. Sebab mana 40 orang kamil? Mana satu? Tunjuk. Baca, salah. Tambah dia pula kalau tajwid dia keras sikit. Jadi lagi jam. Tak cukup tak cukup dah. Ni, terlebih dah. Contohlah. Malah ada guru-guru, tok guru dulu 80-an juga cerita yang tak sembahyang Jumaat. Pejabat agama datang, balik bodoh. Sebab dia kena syarah balik pejabat agama. Mu buat kerja apa? Ada segitu. Semua 80-an ni cerita. Tak, dia tak sembahyang Jumaat ni. Dah kira sesat dah ni. Nak sembahyang Jumaat apa? Ni kampung aku. Aku kenal seorang-seorang. Yang ni mengaji kebangsaan, ni mengaji kebangsaan, ini mengaji kebangsaan, ini mengaji kebangsaan.
Ni agama sikit. Aku yang ajar dia Quran masa kecil-kecil. Aku orang kampung daripada kecil sampai ketua sekarang ni. Aku tahu ini curi ayam orang. Ini masuk rumah orang, ini kacau anak dara orang. Mu kata semua 40 kamil. Mana kamil 40? Ini tak reti baca. Aku guru Quran. Aku guru kat sini, dia tak guru. Akhir sekali dia tak sembahyang Jumaat sampai mati. Datang jawatan agama Islam, balik bodoh gitu. Sebab dia kata tak sah sembahyang Jumaat kat situ. Oh, kerah. Ada berlaku 80-an, mungkin awal 90-an tu. Berlaku ni. Sebab apa? Sebab jadi macam tengok jelas dalam kitab. Jadi kita dapat faham satu perkara. Habis bab itu. Kita dapat faham satu perkara. Kita tak boleh ihtiyat ataupun jaga-jaga. Contohnya kita sembahyang Jumaat, tapi kita rasa macam tak cukup ke, macam alah senang berjaga-jaga, senang macam buat ajalah Zuhur, tak boleh. Sedangkan benda tu benda baik, dan kita tak kata Jumaat tak sah. Kita kata kalau Zuhur ni dapat ganti ke, kalau kata tak jadi angkat gitu je kan. Kita tak kata Jumaat tak sah. Kita kata Zuhur ni sebagai backup. Tak boleh kan? Haram tak boleh. Macam tu juga saya nak kiaskan dengan qada solat. Kat sini kita dapat faham, tak boleh sembahyang yang kita tak boleh sembahyang suka-suka. Tak boleh sembahyang fardu suka-suka. Fardu. Sebab Jumaat fardu, Zuhur pun fardu. Tak boleh sembahyang fardu suka-suka. Walaupun kita nak buat kita sembahyang Zuhur. Lepas kita sembahyang Zuhur tu, kita balik. Kita rasa tak puas lah sembahyang Zuhur tadi, macam ada macam-macam je. Tapi tak yakin. Kalau kata memang batal, memang tak sah, memang kena qada, tu wajib. Ini sah je, cuma tak puas sikit lah. Adalah benda tu gini. Dia sembahyang Zuhur balik pada waktu Zuhur tak habis lagi, haram. Ini bukan Jumaat ni, Zuhur. Asar, Maghrib sama juga. Tak sembahyang Isyak, tak macam tak syok sembahyang Isyak tadi. Macam ada macam taklah batal, tapi tak puas. Sebab ada mungkin dia tak baca yang sunat-sunat ke, ataupun dia tak puas sikit. Macam tak puas. Ke dia pun sembahyang Isyak sekali lagi kat rumah, haram, berdosa. Tak boleh. Nampak logik akal kita baguslah. Kalaulah dia tak jadi, kalaulah sembahyang dia memang sah, dia jadi sunat, dia jadi cover. Paling-paling pun jadi burn gitu je lah. Habisnya tak kira. Sebab dah sah yang pertama. Tapi kalau yang pertama tak sah, kan ada backup. Itu logik kita. Tak boleh, hukumnya haram. Macam tu juga saya nak kiaskan dengan qada. Sesiapa yang tinggal sembahyang lama-lama, dia wajib qada. Dia wajib qada berapa yang dia tinggal. Cuma umur 15, balik 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10 tahun. Kahwin umur 25. Kahwin umur 25, 26. Balik umur 15. Tu ambil lewat dah tu. Ambil biasa awal lagi. Tak apa, ambil 15. Maka 10 tahun tak semayang. Darah muda. Lepas dah umur 25, dah kahwin, malu kat bini, baru semayang. Okey. Dah tua sekarang. 10 tahun tadi, dia kena qada. Ya, kena qada. Okey. Dia tak boleh semayang aja, tak boleh. Nampak? Tak boleh. Jumaat pun tak boleh. Malah ada poin macam tentang tak sah kot pun tak boleh. Yang ini memang bukan tak sah, memang realnya tak semayang. Pun tak boleh. Qada gitu aja tak boleh. Qada tak boleh. Dia kena kira dulu berapa yang dia tak semayang. Dah yakin, aku dah yakin ataupun dah pegang ini yang aku tak semayang, baru aku qada yang itu. Okey, soalannya boleh ingat satu-satu. Ada kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak semayang. Lagi jam. Kalau tak semayang terus, tak puasa terus, senang. Tak puasa 10 tahun, 300 hari, settle. Sebenarnya tak boleh juga. Kena kira, ada tak bulan tahun tu 29. Kena kira, kena. Alah, puasa ajalah. Nanti kalau terlebih, dia jadi sunat, ataupun kalau tidak pun jadi tak sah, jadi burn gitu tak boleh. Tak boleh. Puasa sama, semayang pun sama. Dia kena tentukan dulu. Nak tentu macam mana, kadang semayang, kadang tak semayang. Kadang semayang dalam 10 tahun tu. Bukan 10 tahun tu, 10 tahun kali sehari tu 5 waktu tak semayang. Atau puasa setiap tahun tak puasa 30 hari. Puasa tak puasa. Jadi tak tahu, tak sampai 30, mungkin 15, tak tahu. Jadi macam mana nak kira? Maka kata ulama, buat anggaran. Kena kira. Okey, aku dah letak. Puas hati tak? Puas hati. Selagi tak puas hati, tambah sikit. 100 hari tak semayang, 100 hari tak semayang. Tak cukup. Satu hari tu maksud 100 hari kali 5 lah. Tak cukup. Tambah, tak cukup.
Tak cukup, tak cukup. Macam terlebih, kurangkan sikit. 200 hari. Dah dapat 200 hari, baru semayang. Qada. Lepas semayang habis 200 hari, tak boleh semayang lah. Semayang qada ni, tak boleh. Semayang fardu tak boleh buat suka-suka. Habis tu kalau entah salah kira, banyakkan semayang sunat. Macam tu juga puasa. Kira dulu, kira tepat. Tapi kadang-kadang ada juga aku puasa. Kira berapa hari 80 hari tinggal puasa. Tak cukup. 90. Tak cukup. 100. Macam terlebih. 95. 96. Padahal tak yakin pun, tapi kena. Lepas tu puasa 96 hari. Haram puasa 97 hari. Tak boleh. 96 je. Habis tu kalau tak salah kira, puasa sunat banyak-banyak. Maka sunat nanti akan ganti. 70 sunat, 1 fardu. Sama sebab apa? Sampai macam tu sekali ulama buat. Kalau nak kira logik, semayang ajalah. Tapi tak bagi. Walaupun ada mazhab lain, pendapat lain mengatakan semayang sehingga Allah campakkan perasaan dah cukup. Ada juga. Tapi mazhab Syafi'i, saya nak baca kitab kita lah. Ada juga pendapat gitu. Tapi mazhab lain dia katakan semayang aja, puasa aja sampai Allah campakkan dekat hati, dah terlebih dah ni. Stop ada. Tapi mazhab Syafi'i dia lebih tertib satu-satu. Tak boleh kan? Kalau nak fikir logik, semayang je lah Zuhur lepas semayang Jumaat. Pak kira. Kan? Kalau tidak jadi sunat. Kalau kata dah memang Jumaat tu sah, ataupun jadi sia-sia gitu aja. Tak masalah. Buat benda baik. Tak boleh. Haram berdosa. Haram berdosa. Okey, maka jika ada lagi yang degil ni. Bila kata maka jika dikata orang, ini untuk orang degil. Sebab dia akan bagi soalan dan dia akan jawab bagi orang degil. Yang pertama, orang degil yang nak semayang juga Zuhur, sedangkan tak sunat bagi dia untuk semayang Zuhur lepas semayang Jumaat. Jawapan dia tadi. Maka kalaulah awal-awal lagi tak yakin 40, awal-awal lagi tak boleh semayang Jumaat, awal-awal lagi tak sah. Itu jawapan dia. Okey, ni orang degil yang kedua. Maka jika dikata orang hanya hamba taklid pada qaul, ni yang degil yang berlaku kat Malaysia. Ni yang degil ni, ya. Hanya hamba taklid pada qaul qadim. Hamba kami mengambil pendapat qaul qadim Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada dua pendapat, ada dua. Ketika dia duduk di Mesir, ketika dia duduk di Iraq, ketika dia duduk di Mesir, dia panggil qaul qadim dan qaul jadid. Kebanyakan kita pakai qaul jadid. Ada dalam beberapa belas je yang kita pakai qaul qadim Imam Syafi'i. Dan antara qaul qadim Imam Syafi'i boleh buat kalau kurang 40. Imam Syafi'i juga. Okey. Dikata dia taklid qaul qadim atau taklid satu mazhab daripada mazhab yang mengharuskan kurang bilangannya daripada 40. Banyak lagi mazhab tak sampai 40. Paling banyak mazhab Syafi'i, mazhab lain sikit aja. Nanti dah kita angkat berapa tu. Maka yang demikian itu sah Jumaatnya atas kaul itu. Ini apa cerita ni? Ini cerita ambil mazhab Syafi'i juga, tapi kaul qadim, pendapat lama Imam Syafi'i. Pendapat lama Imam Syafi'i mengatakan boleh kalau kurang 40, boleh sembahyang Jumaat. Jadi dia kata kami nak ambil pendapat yang kurang 40 orang sembahyang ke ni? Bukan yang sembahyang, yang mustauti, yang cukup syarat tadi. Yang cukup syarat tadi. Walaupun beribu orang sembahyang pun, yang cukup syarat tadi, kurang 40 pun sah. Nak pakai Imam Syafi'i juga, bukan orang lain, tapi pendapat lama dia. Okey. Maka yang demikian itu sah Jumaatnya di atas qaul itu. Kalau macam tu sah lah. Tak boleh, ni baru soalan ni. Ni bukan jawapan. Ni soalan. Kalau macam tu sah lah. Maka jadilah sembahyang Zuhur. Lepas tu dia sembahyang Zuhur kerana memelihara khilaf orang yang tiada mengesahkan. Jadi sekarang ni dia nak, ni cerita dia nak juga sembahyang Zuhur lepas sembahyang Jumaat. Dia kata pada pendapat mazhab Syafi'i juga qaul qadim bawah 40 pun sah. Tapi aku sembahyang lah. Okey. Dan untuk memelihara, oleh kerana ada ulama kata sah, ada ulama kata tak sah, bawah 40. Jadi untuk ihtiyat, untuk berjaga-jaga, aku sembahyang Zuhur juga. Degil. Aku sembahyang Zuhur juga kerana memelihara khilaf orang yang tiada mengesahkan. Bagi ulama yang kata tak sah, nak meraihkan pendapat dia. Jadi okeylah kat situ. Okey, adakah begitu? Ni jawab je. Maka kita jawab. Adapun taklid akan qaul qadim, maka adalah qaul qadim menyatakan sah 3 orang atau 4 orang. 3-4 orang sembahyang Jumaat.
Wajib Jumaatnya mazhab Syafi'i ni. Itu khilaf ulama pada menyabitkan qaul itu daripada mazhab kita Syafi'i. Dia kata kalau nak pakai pendapat lama Imam Syafi'i pun boleh, sebab dia mengatakan ada pendapat mengatakan 3 orang dah cukup sah, 3 orang cukup kamil tadi sah untuk solat Jumaat. Ada pendapat mazhab Syafi'i juga 4 orang. Cuma sebahagian ulama kata itu pendapat lama Imam Syafi'i. Sebahagian ulama kata itu bukan pendapat Imam Syafi'i, itu mazhab lain. Okey, tapi tak apalah, adalah ulama, adalah pendapat tu. Okey. Okey. Maka jika kita fardukan sabit qaul itu mazhab Syafi'i, jika kita kata memang pendapat tu, kita ambillah pendapat imam, kita ambil pendapat ulama yang mengatakan pendapat lama Imam Syafi'i 3 atau 4 orang sah. Alright, no problem. Khilaf kan? Bila khilaf, no problem gitu. Okey. Maka tempatnya harus, maka hukumnya harus. Maksudnya boleh kalau nak pakai, boleh kalau nak pakai pendapat Imam Syafi'i yang lama. Yang lama bahawasanya 3-4 orang pun dah sah, 3-4 orang kamil. Sembahyang beribu, yang 3-4 orang kamil ni, okey, pun dah sah. Okey. Sah dan tempatnya harus. Hukumnya harus. Apa maksud harus? Maksudnya tak sunat, tak wajib. Harus. Boleh, boleh. Kalau sunat, bagus dibuat. Ini tidak. Harus, boleh. Sebab khilaf kan, boleh kan? Takkanlah satu ulama je betul, ulama lain salah. Cuma ada pendapat muktamad, ada pendapat yang tak muktamad. Pendapat dhaif. Dalam masalah ni pendapat dhaif. Walaupun pendapat dhaif, ulama. Tiba-tiba ulama pula Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i sendiri pendapat lama dia. Jadi hukumnya apa nak pakai yang lama? Harus. Tak sunat, tak wajib, harus. Okey? Harus, boleh. Jikalau tiada ada syarat. Syaratnya jika tiada ada dalam dusun itu, dalam qarah itu, melainkan yang kurang daripada 40, tiada yang lainnya. Nak macam mana? Tak cukup 40. Terpaksa lah, macam terpaksa. Dah tak ada 40. Okay? Maknanya kalau ada lebih 40 orang, cuma yang datang semayang tu 30 orang, tak boleh juga sebab ada. Ini memang dah tak ada. Yang lain semua mukim, yang lain semua musafir. Okey. Yang ada cuma 30, 20, mungkin 4 orang. Tu je ada yang cukup syarat. Okey. Maka boleh. Okey, boleh. Okey, boleh. Tiada lainnya, maka boleh. Maka hendaklah ia semayang Jumaat juga. Boleh semayang Jumaat juga. Okey. Maka harus lagi, bukan sunat. Harus taklid ia sebab tiada maujud 40 orang sekali-kali padanya. Boleh tu kerana tak ada 40. Nah, macam mana? Ada 4 orang. 4 orang pun 4 orang. Bukan semayang Jumaat 4 orang. Semayang Jumaat yang 4 orang yang kamil. Ataupun mungkin semayang Jumaat 4 orang aja. Yang lain memang tak ada. Boleh juga, sama juga. Ataupun beribu tapi semua mukim. Yang cukup syarat 4 orang je. Boleh. Dia kata boleh, tapi hukumnya harus. Dengan syarat tak ada dah. Memang 4 orang tu je yang nak mati kat situ. Yang kita bincang 2 minggu lepas lah, yang maksud Tautin tadi tu. Ulang balik jadi panjang pula. Maka adalah pada masalah ini kita jawab. Ni kita jawab. Maknanya tadi tu bukannya jawapan Syekh Daud. Bukan Syekh Daud suruh buat. Bukan. Ini orang yang cakap. Dan memang betul orang cakap. Tapi Syekh Daud nak jawab balik. Maknanya tak boleh kan? Bukan tak boleh, dia tak setuju. Tu. Maka adalah pada masalah ni kita jawab. Nampak tak tadi? Mantap tak jawapan tadi? Mantap dah. Mantap dah. Pendapat lama mazhab Syafi'i. 3-4 orang dah sah. Kita boleh pakai, hukumnya harus tak berdosa. Memang boleh pakai. Dan ianya juga mazhab Syafi'i. Dan syarat cukup, iaitu tak ada dah yang lain. Yang tu je ada. Nak macam mana? Semayang aje lah. Mantap tu. Tapi ada jawab lagi. Nampak macam ya dah jawabnya. Taklid itu sungguhnya harus juga. Tiada sunat dan tiada wajib taklidnya. Tak wajib. Kenapa susah nak buat? Semayang je lah Zuhur. Kenapa sibuk nak semayang Jumaat? Semayang je lah Zuhur. Kan senang. Dia kata gitu. Tapi kalau nak buat boleh. Dia bagi lagi alasan. Ini untuk kita faham tentang khilaf. Macam mana nak berinteraksi dengan khilaf.
Bukannya asal khilaf boleh. Tidak. Cara nak berinteraksi, cara nak mengamalkan khilaf tu bukan main senang-senang aja. Ni nak ajar. Ulama kita ajar. Kita jawab, taklid tu sungguhnya hukumnya harus je. Tak sunat, tak wajib. Boleh, silakan. Okey. Maka kita, okey, ni dia punya dia suruh kita fikir. Maka kita peliharakan qaul yang mengatakan tidak sah Jumaat. Maksud ni sebenarnya cara kamu berfikir salah. Walaupun boleh buat. Walaupun boleh sah, tapi cara fikir tu salah. Macam tak cerdik dalam beragama. Cara fikir yang betul macam ni. Kita peliharakan qaul pendapat yang mengatakan tidak sah Jumaat dengan yang kurang bilangannya daripada 40, lagi haram mendirikan, terlebih aula, lebih baik, lagi terlebih afdal kita peliharakan daripada mengerjakan yang haram, daripada memelihara qaul yang mengharuskan taklid jua, iaitu qaul dhaif. Sahan macam nak cakap ni. Maka kita peliharakan, lebih baik kita jaga. Gini, walaupun boleh, tapi lebih baik, lebih logik, lebih cerdik, lebih afdal kita jaga yang kata sembahyang Jumaat tu tak sah. Dari segi keutamaan, lebih baik, lebih selamat kita kata sembahyang Jumaat tak sah dan haram. Kan tak cukup 40 tadi. Bila tak cukup 40, tak boleh sembahyang Jumaat. Lebih baik kita pakai pendapat tu sebab dia mu'tamad, iaitu kita memelihara kalau buat Jumaat juga haram. Pada pendapat mu'tamad, buat Jumaat juga haram. Pendapat dhaif kata boleh buat Jumaat kan, tapi pendapat mu'tamad kata buat Jumaat tu haram, tak sah dan haram sebab tak cukup 40. Tak sah dan haram. Okey. Berbanding, baik kita jaga tu. Jangan sembahyang Jumaat, tak cukup 40, haram. Dia kata tak apa, ada pendapat kata boleh. Malah yang kata boleh tu Imam Syafi'i juga, yang kata haram tu Imam Syafi'i juga. Tapi pendapat baru dia, yang ni pendapat lama yang kata boleh aja. Okey. Jadi pendapat baru Imam Syafi'i, kalau buat juga haram. Buat juga solat Jumaat tak cukup 40, haram. Berdosa, tak sah. Ketiga, haram, berdosa, tak sah. Okey. Mana lagi selamat untuk kita pelihara, untuk kita jaga? Kita tak nak buat yang haram, walaupun ada pendapat kata boleh, tak nak buat yang haram, ataupun kita pelihara atau kita buat yang kata boleh, tapi qaul tu qaul dhaif, bukan mu'tamad. Mana lagi cerdik? Buat ajalah, walaupun ada kata haram tapi ada kata boleh. Okey, itu satu. Lo pandai tak? Cerdik tak? Ataupun lebih baik kita kata ianya haram, jangan buat. Sebab yang kata boleh tu, yang kata boleh, memang dia kata boleh, tapi pendapat tu dhaif. Sekarang ni mana kita nak jaga? Nak jaga jangan buat benda haram, ataupun buat juga atas pendapat kata boleh buat. Mana nak? Mana yang cerdik? Dia suruh kita fikir, mana cerdik? Kalau ni haram, bila haram sembahyang Jumaat, lepas tu sembahyang Zuhur, mana cover? Tak ada apa-apa. Kalaulah dia buat juga sembahyang Jumaat, haram. Pada pendapat yang tu haram. Buat, ambil risiko, ianya haram. Malah yang kata haram tu kuat. Kalau dia tak buat, dia ambil pendapat haram, tak buat, dan dia sembahyang Zuhur lepas pada tu. Lepas haram sembahyang Jumaat, bukan kata tak payah sembahyang Zuhur. Kan selamat ambil yang kata haram. Tu maksud, tapi belit saya baca pada. Maka kita pelihara qaul, pendapat yang mengatakan tidak sah Jumaat dengan kurang bilangan daripada 40. Kita ambil pendapat tu, lagi haram, kalau buat juga haram. Terlebih aula, lebih baik, terlebih afdal, lebih bagus kita pelihara daripada mengerjakan yang haram. Kita pelihara daripada mengerjakan yang haram. Kita tak nak buat yang haram, sebab tu kita tak nak sembahyang Jumaat. Okey? Daripada kita memelihara qaul, kita buat pendapat yang kata harus, boleh, tapi dalam masa yang sama ada kata haram. Mana yang kita nak? Jadi dari segi kat sini, daripada buat dan tinggalkan yang haram, kuat tinggalkan yang haram lagi. Buat yang wajib, tinggalkan yang haram. Mana lagi kuat? Buat yang wajib, tinggal yang haram. Kuat lagi tinggal yang haram. Jangan buat yang haram.
Padahal ini kena buat yang wajib. Buat yang wajib, tinggal yang haram. Kuat lagi tinggal yang haram, kerana bila tinggal yang haram ada cover, iaitu sembahyang zuhur. Jadi dikata cerdik lagi sesiapa yang memelihara, tak nak buat benda haram walaupun ada pendapat kata halal. Itulah dia panggil ihtiyat, atau bahasa lain waraq. Itulah waraq. Waraq ni bahasa Arab, kalau tengok kamus namanya ringkas. Waraq ni ringkas. Dia tu waraq tu, maknanya dia pakai ringkas. Bukan kata kalau pakai banyak tu dia tak bagus, pakai je dah. Cuma orang waraq, orang yang ringkas, makan si telur kicap, waraq. Habis bukan kata tak boleh ayam, udang, bukan. Kalau tak warak pun bukannya berdosa. Kan? Cuma warak ni ringkas. Pakai baju relax je, pagoda biasa, kain pun dah lusuh. Warak. Betul kita panggil dia tu warak tu. Dia tu ringkas je hidup dia. Hidup dia ringkas, relax je. Tak ada pun complicated hidup dia. Warak. Jadi dan dia tak nak buat dia benda perkara-perkara yang haram. Ataupun dia tak buat perkara haram, ataupun dia tak buat perkara yang ulama ada kata haram, ada ulama kata tak haram, dia tak buat juga. Tu warak. Simple aja. Tu warak. Dia panggil tak buat perkara haram dan tak buat perkara mana-mana ulama kata haram pun dia tak buat. Walaupun ada yang kata boleh buat, dia tetap tak buat juga. Tu warak. Jadi itu lebih baik. Memelihara daripada buat benda haram, itu lebih baik. Tapi sembahyang Jumaat je pun. Itu cara berfikir. Kalau benda ni haram, ulama ni kata haram, ni kata tak haram, jangan buat. Tak buat bukan sebab haram, sebab ada ulama kata tak haram. Tak buat sebab ada ulama kata haram, jadi aku nak memelihara. Itu lebih baik. Kalau katalah, kita buat contoh analogi. Kalau katakanlah ini kata haram, ini kata tak haram. Okey. Kalaulah kita buat, kalau kita tak buat, ni kata haram, ni kata tak haram. Khilaf ni, nak cara berinteraksi dengan khilaf. Ulama ni kata haram, ulama ni kata tak haram. Okay. Kalau kita tak buat, kita tak buat, maknanya kita ikut yang kata haram. Kita tak buatlah, haram. Tiba-tiba hakikatnya, ni agak-agak fikir-fikir je. Hakikat sebenarnya tak haram. Kita rugi tak? Ulang balik. Ulama ni kata haram, ulama ni kata tak haram. Makanlah senang. Ulama ni kata haram makan, ulama ni kata tak haram makan. Okay. Kita ambil pendapat yang kata haram. Sebenarnya pergi pada mahsyar nanti, hakikatnya sebenarnya tak haram pun. Tapi kita dah ambil pendapat haram. Warak tadi itulah haram. Rugi tak? Tak rugi. Rugi apa? Rugi makan. Makanlah benda lain. Okay. Kalau kita ambil pendapat yang mengatakan halal, okay, hakikatnya sebenarnya memang halal, settle lah. Settle masalah. Kalau haram, tu warak. Ni bukan pekah, ni pekah tasawuf kan kita. Ni bukan pekah tulen. Pekah tulen selagi tak terbukti, hantam, belasah. Ini lain. Ini dia ada masuk tasawuf sikit. Jadi untuk menjaga, sebab habis tu kalau kata ianya halal makan, memang pekah boleh makan selagi tak terbukti haram. Makanlah. Tapi dia ada dari segi keberkatan. Kalau makanan yang kita kata halal hakikatnya haram, masuk dalam darah, susah nak sembahyang tahajud. Tapi tak berdosa. Itu lah. Susah macam-macam, susah nak masuk ilmu, tak lekat. Macam-macam, badan lemah, mengantuk, macam-macam penyakit ada. Setan mudah masuk ganggu, menyusahkan. Sedangkan yang kita makan tu halal, pekahnya. Tapi keberkatannya tak ada lah. Pekahnya halal. Sebab pekah selagi tak terbukti haram, dia halal. Macam saya sebut dulu, ingat tak? Sepatutnya ada cok haram, bukan cok halal. Ingat tak? Lupa dah? Semua lupa, cepat lupa betul. Saya dah kata, sepatutnya kat Malaysia ni ada cok haram, bukan cok halal. Terbalik kod. Sebab yang banyak halal ke haram? Yang banyak halal, yang haram tu sikit aja. Pergi cok halal banyak-banyak buat apa? Cok haram sikit aja yang haram. Jadi tengok tak ada tanda cok halal, cok haram, beli. Kita beli tak kalau tak ada cok halal? Beli juga. Tu, goreng pisang kat tepi tu. Yang sedap. Tu. Kepuk bawang. Kopi ada cok halal. Mana ada? Mana ada cok halal? Kita bantai aja sebab selagi tak ada cok haram, halal. Tiba-tiba kita buat cok halal. Mana boleh kita cop semua halal, berjuta-juta produk halal.
Mana boleh cok semua. Jadi hanya pilih yang haram je. Sebab pekahnya selagi tidak terbukti dia haram, dia halal. Lepas terbukti haram, baru dia haram. Sebab tu kita pergi kedai tom yam, kita tak tanya pun toke sembelih ayam ke tak. Siapa tanya, angkat tangan. Saya nak tengok. Saya nak sup ayam sembelih. Saya nak sup daging. Sebenarnya saya nak tanya lah, lembu tu sembelih tak? Ada orang tanya? Tak ada, sebab tak terbukti haram. Bantai lah, memang kita bantai banyak dah pun. Selagi tak terbukti haram, dia halal. Itu pekah. Tapi bila kita makan, halal pekahnya. Tapi sebenarnya tak sembelih. Contoh, halal ke? Halal. So, ada lembu kena langgar, tak sempat sembelih. Sembelih, dia pergi jual kat pasar. Kita jual beli sah, kita mana tahu. Maka kita pun buat sup, makan. Sedap. Yang ini lain macam rasa. Lain macam. Sup ni lain macam rasa, sedap. Sedangkan tak sembelih, kena langgar je, mati bangkai. Berdosa? Tak berdosa. Halal. Agak-agak ada keberkatan? Tak ada. Masuk dalam. Kalau Allah takdirkan jadi darah, jadi daging, masalah tu. Jadi daging yang kat mata ni. Contoh lah, jadi kulit yang kat mata, daging kita makan. Payah nak celik, bangun tahajud. Dah jadi darah daging. Payah. Duduk dalam darah, setan syuf, laju je boleh masuk ke hati. Sebab memang tak ada keberkatan makanan tu. Tapi kalau Allah takdirkan jadi taik semua, tak jadi zat sikit pun, boleh jadi gitu, sakit perut. Boleh jadi macam-macam. Maka selamatlah dia, Allah selamat. Dari segi halal memang halal. Sebab tu banyak doa, tersalah makan, pekahnya halal, tapi hakikatnya sebenarnya tak. Allah keluarkanlah, jadi peluh, jadi apa, jadi macam-macam jadi terpotong kaki. Kenapa ni kecil manis potong kaki ni? Allah, kifarah lah. Antara kifarah je maksudnya, bukan kifarah aja. Antara maksudnya, mungkin daging tu jadi daripada makan makanan yang haram dia makan. Babi ke apa ke, mana tahu. Dia order je kan. Tengok, macam best, tak ada tulisan Cina. Bakut teh. Apa teh kan ni? Cara order. Sekejap sampai kedai. Potongan 50% lagi. Siapa tak nak? Sampai. Hui, lain macam jadi kat kaki, ditakdirkan zat tu masuk, jadi kat kaki lah, contoh gitu. Tiba-tiba dah tua-tua sikit, kecil manis, potong kaki. Tu Allah nak selamatkan. Boleh jadi gitu, tambah tolak dosa yang lain lah. Sebab tu penyakit ni penghapus dosa. Jadi lepas potong kaki, terus senang tahajud. Sebelum ni nak bangun tahajud, payah nak berdiri, kan dah boleh lah. Tapi sebenarnya duduk tak ada kaki sebelah. Contoh, saya bagi contoh je tu. Jadi sebab tu cara ihtiyatnya kena betul. Ihtiyat tu kena betul, cara ihtiyat. Dan cara berinteraksi dengan khilaf tu kena betul. Jadi waraknya, bila ada ulama kata haram, ada kata halal, ambil yang haram. Maksudnya tak nak buat, walaupun ada kata boleh buat. Dan kalau orang buat, jangan marah. Sebab khilaf, aku tak nak buat. Itu dia panggil warak. Ringkas hidup dia, senang aja. Senang, relax hidup dia. Bila kata coklat ni dah kecoh, gini kan, ada DNA babi lah, apalah kan. Okey, pekah ada cop halal, ada, dia tanggung, bantai dia tanggung tu, yang bagi cop tu tanggung. Ataupun boleh makan, ataupun yang ada DNA itu, yang itu ini yang tak mana punya keluaran, boleh, tak terbukti. Tapi kalau ada macam mana? Tak berasa. Agak-agak kau jedah lagi macam mana? Itu jadi macam-macam. Kat situ lah. Itu kalau dia makan. Kalau bagi anak makan, kenapalah ya Allah, susah sikit anak ni lah, ya Allah, degil, keturunan aku tak ada gini. Dia suap benda haram kat dia. Haram apa ni? Hakikat haram, zahirnya halal, tak berdosa pun bagi anak itu. Tapi kenapalah masuk tahfiz 30 juzuk, baru 20 hilang 15, tinggal 5. Apa lagi 20 hilang. Hilang. Masuk syahadah tak boleh. Pergi hantar hafalan tak boleh. Maka ustaz akan cakap, dah 5 tahun dah ni. Orang lain setahun 2 bulan. Paling lama 2 tahun setengah. Ini dah 5 tahun ni. Duduk main juzuk ke 45. Okey dah tu kan. Boleh jadi imam dah tu. Cuma 5 tahun. Ceklah rezeki-rezeki yang kerja-kerja kita. Hoi! Tepuk meja. Aku tak ada. Cek dulu. Ada tak awak balik pen pejabat? Ada tak awak balik kertas A4 paper? Cek dulu. Ada tak time kerja pergi ngetai, ngopi?
Ada tak balik pansikat suruh minta kawan, tolong pansikat lah, aku nak balik setengah jam, ada hal nak ambil anak. Ada tak? Cek tu benda tu Dia masuk. Ada tak yang kita tak yakin, bukan tak yakin, halal, tapi mungkin hakikatnya tak halal, pekahnya halal, itu kena cek. Sebab tu orang lain boleh 1 tahun 2 bulan, dia 5 tahun 4 juzuk. Tak boleh lagi lah, tak boleh lagi, lupa. Nak kata macam mana? Ada lah benda-benda macam tu. Tapi berdosa tetap tak berdosa. Tu cara tu. Dia panggil warak. Allah, aku 9 dah. Kena berhenti kat sini. Dan lagi adalah yang demikian itu orang yang memudahkan agama Islam. Kalau buat juga tak kira, buat je Jumaat, buat je, berapa orang pun buat aja, tak apa, ada pendapat. Orang macam ni dia memudahkan agama Islam. Macam dia ambil mudah je, alah ada pendapat, boleh je, buat je, daripada tak ada, buat je tu. Memudahkan agama Islam, dia buat mudah-mudah je dengan hukum. Walaupun memang boleh, tapi dia buat mudah-mudah je. Sebab tiada ia amal amru bil ma'ruf dan nahyu anil munkar, tak ada kat situ. Ini dalam masalah yang tak erti baca yang salah yang tu. Tu nanti jelas panjang lah bab tu. Dan lagi kita berhenti kat situ lah. Nanti jadi pukul 9 pula. Dan maka jika dikata orang, maka kita jawab, dan jika difardukan qaul itu, mana ni maka adalah masalah ni, kita jawab kat sini. Muka surat 75. Dan lagi adalah yang demikian orang yang memudahkan agama Islam, sebab tiada ia amrun bil ma'ruf nahyun anil munkar. Ya Allah. Tunggu dulu. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan salatu subhanallah. Lilladzina amanu wa 'amilus salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.